Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah taala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Hud, surah yang ke-11, dan insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-19. Saya tak tahulah saya punya mic ini. Tak dengar suara pula. Tak dengar. Ini saya nak setting . Sekejap, saya lagi sekali jap. Saya buat lagi sekali jap. Cubaan 1 2 1 2 tak dengar, rasa tak dengar . Ada apa isu? Tak boleh lah, saya tak tahu macam mana nak buat ni. Memang tak boleh, saya tak tahu setting dia. Tak dah. Dia memang boleh. Tukarlah, kita tukar. Saya tutup yang ni lah . Okay. Saya tak tahu. Saya scroll lah. Okay. Okay. Baik, insya-Allah. Ini dia ni juga. Okey, baik. InsyaAllah untuk pagi ni kita akan sambung lagi surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-19. Sebenarnya daripada ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkaitan tentang keadaan orang-orang yang mengingkari perintah dan arahan daripada Allah Taala. Dan itu disebutkan oleh Allah Ta'ala bermula daripada perkataan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, iaitu bermula ayat 18. Okay? Kata Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka-reka dan mendustakan ayat Allah. Kemudian ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Dan orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka, dan pada hari itu maka berkatalah saksi-saksi daripada kalangan malaikat, para anbiya dan juga tubuh badan mereka. Mereka akan kata apa? Haula'il ladzina kadzabuna ala rabbihim. Inilah orang yang telah mendustakan Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Kita dah bincang dah ayat 18 ni. Yang ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, tentang ada seorang lelaki tanyakan kepada Abdullah bin Umar, iaitu tentang apa ucapan Allah Ta'ala kepada manusia secara sembunyi. Maksudnya di hadapan di hari akhirat nanti, di Yaumul Mahsyar, Allah Ta'ala akan bertanya kepada Allah Ta'ala akan
berbicara dengan manusia ni secara personal. Jadi kata Nabi SAW, antara yang akan disebut oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin ni secara personal, iaitu Nabi sebut dalam satu hadis dan secara mafhumnya kata Nabi, Allah akan mendekati orang mukmin. Lalu Allah Ta'ala akan melindungi dan menutupi keaiban manusia serta membuatnya mengakui dosa-dosanya. Maksudnya, orang mukmin Allah Ta'ala akan pelihara maruah dia dan keaiban dia. Sebab kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala one by one di hadapan ribuan manusia ni. Tapi orang mukmin special sebab keaiban dan kesilapan, kesalahan dia tidak akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Allah tutup. Okay? Dan dia akan ditanya di hari akhirat. Allah akan tanya dia. Allah Ta'ala akan tunjuk amalan-amalan yang dia buat. Allah kata apa? Kamu tahu tak ini dosa yang kamu buat? Ata'rifu dzamban kada? Allah tanya. Ni dosa ni tahu tak? Orang mukmin yang kata, ya, saya tahu ni dosa saya. Lalu Allah tunjuk lagi, ata'rifu dzamban kada? Kamu tahu tak ni dosa yang pernah kamu buat? Si fulan ni pun kata, ya, saya tahu ini dosa yang saya buat. Sampailah orang ni dia merasakan saya ni mungkin masuk dalam neraka kot. Dia sampai tahap rasa tu. Sebab semua yang Allah bongkarkan, semuanya adalah dosa-dosa yang dilakukan. Siapa ni? Orang mukmin. Ni orang mukmin. Okay? Lalu kata Nabi SAW, bila orang ni mengakui semua dosa-dosa yang dia lakukan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inni aghfiruha lakal yawm thumma yu'ta kitabah hasanati wa ammal wa inni aghfiruha lakal yawm thumma yu'ta kitabah hasanati. Kata Allah Ta'ala, setelah ditunjuk amalan-amalan orang ni, dosa-dosa yang dia buat ni, lalu Allah Ta'ala kata apa? Semua dosa yang kamu buat, semuanya aku ampunkan. Semuanya aku ampunkan. Ini ucapan Allah kepada orang mukmin. Dan aku berikan kitab amalan kamu dengan tangan kanan lah, dengan catatan yang baik. Ya, dia ni akan ke syurga Allah Ta'ala. Semua tu Allah ampunkan. Dan kata Nabi, wa ammal kufar wal munafikun. Manakala orang kafir dan orang munafik, Allah Ta'ala berfirman, fayaqulu, iaitu dia memetik ayat yang ke-18 daripada surah Hud. Ini adalah disebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semua manusia dihisap. Specialnya orang mukmin ni, Allah Ta'ala akan hisap dia, orang lain tak tahu apa yang dia buat. Bagi kita itulah maruah kita kan. Bayangkan kalau orang semua tahu apa yang kita buat, itu menjatuhkan aib kita, maruah kita. Tapi Allah Ta'ala akan hisap amalan orang mukmin ni dalam keadaan rahsia lah, dalam keadaan tertutup, tak diberitahu, tak didedahkan kepada umum. Okay? Itu satu perkara yang kita rasa rahmah daripada Allah. Dan yang keduanya, iaitu Allah memberikan pengampunan kepada orang mukmin. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ayat 18 yang kita sebutkan tadi tu, itulah ucapan yang akan disampaikan kepada mereka. Okey, baik. Daripada hadis yang saya baca tadi ni, ada 3 perkara yang orang mukmin kalau nak amalan-amalan kita itu dibicarakan oleh Allah secara rahsia dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala akan sebut dosa-dosa orang mukmin ni? Sebab Allah kata, ata'rifu dzamban kadza. Kamu ingat tak dosa kamu buat ni? Tujuan dia sebab nak bagi tahu kepada kita, ya, semua manusia ni tidak akan terlepas daripada dosa. Semua orang tak akan terlepas daripada dosa. Sebab itu Allah Ta'ala akan tanyalah. Sampailah si fulan ni kata, saya ni macam tak layak ke syurga ni, banyak dosa sangat ni. Semua dibentangkan, semua tu dosa-dosa saya. Tapi, bila dia kata macam itu, Allah kata apa? Semua dosa kamu aku ampunkan. Dan aku beri catatan kamu dengan tangan kanan. Okey, ada 3 perkara yang kita kena buat dalam kehidupan ni, supaya kitalah jadi orang mukmin yang diampunkan oleh Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar. Apa dia? Pertama, iaitu setiap kali kita melakukan dosa, bersegera bertaubat. Setiap kali melakukan dosa, bersegera bertaubat. Sebab setiap manusia tak akan terlepas daripada dosa. Tak akan terlepas. Memang kita akan buat dosa macam-macam lah. Jangan kita rasa terlalu overconfident lah. Saya ni rasa tak buat dosa ni. Duduk kuliah 2 hari-hari kan. Contohlah. Yang itu pun dosa lah kan.
Dosa rasa berbangga dengan amal yang kita lakukan. Ujub. Okey. Pertama, setiap kali buat dosa dan maksiat, bersegeralah untuk bertaubat. Yang kedua, iaitu jangan sekali-kali kita mendedahkan keaiban orang lain. Dua perkara ni. Yang kedua, iaitu jangan membuka keaiban orang lain. Dan yang ketiga, iaitu jangan menjadi orang yang mujahirun. Menjadi orang yang mujahirun. Siapa mujahirun ni? Dia bukan muhajirun. Muhajirun orang berhijrah. Mujahirun. Mujahirun iaitu orang yang melakukan dosa secara terbuka. Mujahirun itu datang pada perkataan jahar. Jahar kan kita ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Bacaan kuat, bacaan sembunyi. Sir, rahsia lah, perlahan. Okey. Mujahirun adalah orang yang melakukan maksiat secara terbuka. Dia tak malu buat maksiat. Awak nak kata apa? Ni hak saya. Hak asasi. Ni hak saya sebagai manusia. Saya boleh pakai apa yang saya nak. Saya boleh buat apa saya nak. Dia pergi ke luar negara, minum arak. Negara ni tak ada halangan minum arak. Contohlah pergi sekian negara pula, ambillah benda-benda yang terlarang. Negara ni tak ada larangan untuk ambil benda-benda yang terlarang ni. Contoh, ini perkara-perkara yang diharamkanlah oleh syarak, tapi dia lakukan dosa secara terbuka. Dulu ada satu kes yang golongan-golongan LGBT ni, kalau saya sebut ni dia kena ni, tak kena ban. Golongan LGBT ni, secara tak malunya anak-anak Melayu Islam ni, dia kata kami boleh masuk mana-mana tandas. Laki boleh, perempuan pun boleh. Dia buat video ni. Sebab apa? Sebab kami nak jadi LGBT. Dia kata macam ni. Kan? Saya nak jadi LGBT. Jadi saya memudahkanlah. Tandas lelaki boleh, tandas perempuan pun boleh. Sebab kami tak ada kecenderungan kepada dua jantina ni. Kami berada di tengah-tengah. Lelaki boleh, perempuan boleh. Ikutlah. Okay? Melakukan dosa secara terbuka lah. Tak malu langsung. Sebab sifat manusia, kalau dia buat dosa, dia akan rasa malu. Kita akan sembunyi kejahatan yang kita buat. Itu memang fitrah. Kan? Sebab itu orang buat baik, dia nak cerita pada orang. Dia nak buat baik, dia cerita pada orang. Bila dia nak buat jahat, dia tak nak cerita pada orang. Dia sembunyikan. Sebab itu sifat. Tapi ada manusia melampaui batas. Ada manusia melampaui batas. Dia buat maksiat secara terang-terangan. Ini namanya mujahirun. Okay? Yes, Nas Daily, yes. Betul? Dia tak kata dia bukan Muslim. Macam-macam lah yang dia buat tu kan. Sebab dalam satu hadis, Nabi sebut dalam satu hadis ni, Nabi kata apa? Kullu ibnu Adam mu'afin. Semua anak Adam ni Allah ampun dosa dia. Semua. Kembali di hari akhirat, semua dosa yang pernah kita buat, Allah boleh maafkan. Illa al-mujahirun. Kecuali orang yang buat dosa secara terang-terangan lah. Sebab dia macam mencabar Allah Ta'ala. Dah dilarang, namun rasa tak malunya, kalau dalam istilah kita lah, kurang ajar lah kan. Lagi dilarang, lagi dia buat, maka sudah tentulah orang macam ni Allah tak akan ampunkan. Okay? Jadi berdasarkan hadis yang kita bincang tadi tu, jadi jangan buatlah tiga perkara ni. Sebab tiga perkara ni lah yang akan menghalang orang mukmin itu dibicarakan di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar dalam keadaan rahsia. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan bukalah aib kita di hari akhirat dan tidak diberikan pengampunan. Okey, itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19, Allah kata apa? Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang zalim ni sudahlah tak beriman, tak mentauhidkan Allah, bahkan dialah orang yang menghalang. Dialah orang yang menghalang dirinya daripada jalan Allah. Dia halang dirinya dan dia halang orang lain daripada jalan Allah. Kadang-kadang kita ada jumpa kawan, kita berjalan dengan dia, bila masuk solat, kita pun kata, jomlah saya nak berhenti solat. Okeylah. Dia yang bawa kereta ni, dia berhenti kereta dekat masjid. Kita pun kata, jomlah solat. Tak apalah, awak solatlah dulu. Ada jenis kawan macam tu kan, awak solatlah dulu. Nanti saya solatlah. Boleh jadi pasangan macam tu. Boleh jadi adik-beradik kita macam tu, kenalan-kenalan kita macam tu. Tak apa, nak pergi solat. Saya stay dulu lah, tak apalah. Tak dapat seru lagi lah, tak dapat hidayah, macam-macam.
Tapi ada jenis orang, dia yang cuba mempengaruhi kita. Kenapa solat? Solat ni tak dapat apa-apa lah. Dia cuba brainwash kita pula. Awak tonggang terbalik, apa awak dapat? Ni ada jenis orang macam ni. Yang ini Allah Ta'ala sebut pada ayat ini. Dia halang diri dia dan dia pun halang orang lain daripada melakukan amal soleh. Jalan kembali kepada Allah. Sebab itu disebut sabilillah. Menghalang daripada jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Dan dia pula menjadikan jalan tu bengkok. Dia menjadikan jalan itu bengkok. Maksudnya tersasarlah, terpesong daripada ajaran agama Allah. Sebab agama Allah ni lurus je. Jalan dia straight je. Tak ada pun bengkok-bengkok. Jalan tu clear. Apa yang disampaikan jelas. Kita dengar, faham. Dan kita rasa logik untuk kita beramal. Mudah je. Tak ada pun agama ni dia rahsia-rahsia. Tak boleh macam ni. Tak boleh, tak ada. Tengoklah, belajarlah apa-apa dalam bidang agama ni. Mana ada rahsia? Semuanya disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi bersifat tabligh. Dia menyampaikan. Tak ada satu pun yang Nabi rahsiakan. Jadi Allah Ta'ala membezakan antara hak dengan batil ni. Yang hak ni lurus. Manakala yang batil itu adalah iwajah. Dia ni bengkok. Ataupun dia membelok lah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wahum bil akhirah hum kafirun. Dan mereka itu di hari akhirat pula adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mengingkari pada hari akhirat. Ini adalah sifat-sifatlah kepada orang-orang yang menzalimi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ar. Sebelum tu. Kenapa Allah sebut ayat-ayat ni? Sebab ini adalah kita bincang daripada awal lah. Muqaddimah surah Hud diawali dengan ayat-ayat tauhid. Nak kukuhkan semangat sahabat ni. Macam mana pun tentangan Quraisy, macam mana pun orang Quraisy buat kamu di zaman Mekah ni, hanya satu je yang akan membuatkan kamu sabar dan kuat. Tauhid lah. Tauhid kamu kepada Allah dan Rasul. Lalu Allah Ta'ala sebut ayat 18, 19 sampailah ayat yang ke-24 tu. Sebab semua yang Allah sebut ni, nanti Allah datangkan contoh melalui kisah Anbiya. Yang paling awal nanti kisah Nuh. Macam mana yang mereka hadapi ni, itulah yang akan berlaku pada zaman Nabi Nuh. Beza antara Nabi Nuh dan para sahabat dia dengan orang-orang yang disebut sebagai malak. Malak ni pemerintah-pemerintah pada zaman Nabi Nuh yang menentang dakwah Nabi Nuh AS. Jadi ni Allah Ta'ala bezakan sifat-sifat dia lah. Bagi kita pula yang baca ayat ni, ini adalah sebagai satu muhasabah pada diri kita. Ada tak sifat ni pada diri saya? Ada tak sifat-sifat ni dalam diri saya? Kalau ada, perbaikilah. Kita tak nak lah. Buanglah sifat-sifat ni daripada diri kita. Baik. Pada ayat yang ke-20, Allah Ta'ala kata apa? Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah Ta'ala yang akan menimpakan azab kepada mereka di dunia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu orang musyrik ni, orang kafir ni, orang yang zalim ni, yang tolak tauhid Allah Ta'ala ni, mereka ni kena akui, kalau Allah timpakan azab, mereka tak boleh buat apa-apa untuk halang azab tu daripada diturunkan. Dan Allah datangkan nanti kisah daripada zaman Nabi Nuh. Tengok kaum Nabi Nuh dulu. Punya sombong, sekali Allah datangkan azab, ada yang terlepas. Ini Allah nak bagi teguran pada orang musyrikin Quraisy ni. Kamu tahu cerita tentang Saleh. Kamu tahu cerita tentang Hud. Semua ni sombong dengan Rasul dia. Allah turunkan azab, ada yang terlepas. Ada yang tertinggal? Tak ada. Tuan-tuan tengok pada perkataan mu'jizina fil ar. Mu'jizina fil ar. Iaitu, itu perkataan maksudnya Allah menimpakan azab pada mereka. Allah menimpakan azab pada mereka. Mereka tu tak mampu halangi azab yang Allah turunkan pada mereka di dunia. Ada perkataan tu ada dua perkara. Pertama, menunjukkan kepada ancaman azab Allah di dunia. Ancaman azab Allah di dunia. Maksudnya kalau kamu tolak dakwah para rasul ni, hati-hatilah. Sebab kamu akan diazab dengan
azab di dunia. Ada ancaman Allah dekat situ. Yang kedua, perkataan mu'jizina fil ard tu juga menunjukkan kepada kita semua makhluk Allah ni, termasuklah yang bukan beriman ni, mereka ni semuanya duduk di bawah kuasa dan cengkaman Allah. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Okay? Itu satu perkataan tu menunjukkan ada orang boleh halang azab Allah. Kalau kamu buat juga, kamu mengundanglah azab di dunia. Dan kamu kena sedar, kamu duduk di bawah kekuasaan dan cengkaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan ingat lagi tak pada awal surah Hud, bila Allah Ta'ala beri ancaman, lalu Allah Ta'ala cerita tentang rezeki. Tengok pada ayat yang tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-6. Kita flashback balik. Ni Allah Ta'ala datang contoh je. Tuan-tuan tengok pada ayat ke-6 tu. Ayat sebelum tu, ayat 1 sampai 5 tu, Allah Ta'ala ada cerita tentang orang-orang yang kalau dia tak nak bertaubat lah. Mereka ni menzalimi, ingkar daripada arahan Allah Ta'ala. Okay? Ala innahum yathnuna sudurahum tu. Liyastakhfu min. Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang ingkar. Dia buatlah macam-macam keburukan. Ayat ke-6 tu tiba-tiba Allah kata apa? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Allah kata apa? Tidak ada makhluk yang bergerak atas muka bumi ni melainkan Allah lah yang tanggung rezeki dia. Maksudnya apa? Allah nak bagi contoh paling mudah. Jangan cerita azab lagi. Jangan cerita azab. Dekat dunia, Allah pegang je rezeki kamu. Allah Ta'ala halang rezeki kamu. Kamu dah tak mampu nak menahan dah. Contohnya, kita dah rasa hidup senang. Tiba-tiba Allah Ta'ala letakkan takdir, diberhentikan kerja. Kita lumpuh, hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Apa kita rasa macam tu? Kita rasa, ya Allah, apa teruk sangat hidup ni. Allah bukan timpa azab. Allah hanya menghalang rezeki. Dunia saja Allah bagi benda macam tu je. Kita dah rasa itu adalah azab. Kita tengok, datangnya musim COVID. Ada ke orang kena belasah dekat rumah? Tak ada. COVID tu hanya terhalang. Kita dilanda musibah. Kemudian orang ramai terhalang daripada nak keluar rumah. Tak boleh bekerja, tak boleh itu, tak boleh ini. Kita dekat rumah masih lagi boleh tidur, boleh mandi, tengok TV. Boleh je. Cuma terhalang dari sudut rezeki. Tapi macam mana keadaan manusia? Putus asa. Ada yang bunuh diri. Kan kes bunuh diri pada tempoh tu banyak. Hanya terhalang rezeki. Terhalang rezeki. Allah bukan timpa azab. Allah hanya halang rezeki. Itu pun kita rasa tak mampu untuk menahan. Bayangkan kalau Allah timpakan azab. Yang itu Allah Ta'ala sebut pada ayat ni lah. Ayat ke-20 yang kita bincangkan ni. Okay? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian, Allah Ta'ala kata apa lagi? وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali-kali tidak ada bagi mereka itu penolong pun selain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun daripada, tidak ada pun penolong bagi mereka. Tidak ada penolong pun bagi mereka. Ayat 20. Sekejap, saya dah check ya. Tidak ada seorang pun penolong bagi mereka itu. Tidak ada pun. Kemudian Allah kata apa? Yudha'afu lahumul azab. Ayat tu nak tunjukkan kepada kita, kalau tuan-tuan tengok, daripada perkataan mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Maksudnya, Allah turunkan azab kepada kamu di dunia, tak ada orang boleh halang. Tak ada orang boleh cegah. Tak ada orang boleh lari daripada azab. Dan Allah kata, kalau aku turunkan azab, tak ada seorang pun yang akan jadi pembela maupun penolong kamu, melainkan Allah. Okay, ayat tu faham, kita faham jelaslah. Kita memang tak ada kuasa pun. Kita memang tidak ada apa-apa pun, melainkan hanya milik Allah Ta'ala saja. Pada ayat berikut tu Allah kata, yudha'afu lahumul azab. Dan mereka itu yudha'af, akan dilipat gandakan kepada mereka adalah azab. Allah akan lipat gandakan kepada mereka adalah azab. Apa yang Allah Ta'ala lipat gandakan ni? Kenapa azab tu dilipat gandakan? Okay. Dekat sini ada dua perkara. Pertama,
Allah akan lipat gandakan azab ni pertama adalah kerana mereka telah diberikan panca indera yang sempurna. Kita ada akal boleh fikir. Kita ada mata boleh lihat. Kita ada telinga boleh dengar. Kita diberikan panca indera yang komplit. Kenapa kamu tetap tak boleh beriman? Okey, ayat ni tuan-tuan akan tengok kenapa Allah Taala sebut ni. Nanti tuan-tuan akan nampak pada kisah Nabi Nuh nanti. Okay, macam mana ucapan-ucapan manusia tu nanti baru kita boleh relate. Oh, patutlah Allah Taala sebut ayat ni awal. Nanti tuan-tuan akan tengok macam mana manusia berdialog dengan Nabi Nuh AS. Okay. Allah Taala sebut sini kenapa manusia akan ditimpakan azab berlipat gali ganda di hari akhirat. Sebab dekat dunia dah cukup dah nikmat dia. Cukup, komplit dah. Tapi kamu tak nak juga gunakan panca indera itu untuk berfikir tentang kebesaran Tuhan. Okay. Tak nak gunakan. Tak nak lihat kebenaran, tak nak dengar kebenaran. Yang kedua pula, kenapa manusia akan dilipat gandakan azab di hari akhirat? Sebabnya mereka abaikan perintah Allah dan mereka juga langgar larangan Allah. Okay. Ada manusia yang beriman. Dengar dah benda ni, tahu dah solat wajib, tahu dah buat berbakti pada ibu bapa, tahu dah jangan pecah amanah, tahu dah jangan berbohong, macam-macam. Tapi dia langgar perintah Allah dan dia abaikan semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Dia termasuk dalam kategori inilah akan dilipat gandakan azab di hari akhirat. Okay? Dunia dapat azab, akhirat dilipatkan gandakan azab. Dua-dua rugi. Lalu Allah kata apa? Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Kata Allah Ta'ala, kerana mereka dahulu tidak mendengar kebenaran. Itu as-sama' tu. Panca indera kat situ lah. Kamu ada telinga, tapi kamu tak nak dengar kebenaran. Allah menyebut fungsi telinga. Allah tak kata kamu diberikan kemampuan telinga. Yastati'una udhunun contohlah. Kamu diberikan telinga. Tak. Allah kata kamu diberikan pendengaran. Mampu dengar. Ada orang ada telinga tapi pekak. Sekarang ni dia berfungsi. Kamu diberikan pendengaran. Maksudnya ada telinga dan berfungsi. Kalau Allah kata yastati'una udhunun. Kamu ada telinga. Nanti kat hari akhirat ada orang argue. Ya, saya ada telinga tapi saya pekak. Jadi Allah kata kamu diberikan pendengaran. Mampu untuk mendengar. Tapi kamu tak nak dengar kebenaran. Wa ma kanu yubsirun, dan kamu juga tak nak melihat kebenaran. Tak nak dengar kebenaran dan juga kamu tak nak dengar, melihat kebenaran. Alright. Ini adalah dua perkara yang Allah Ta'ala sebut. Dan inilah yang kita baca dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk kan? Allah Ta'ala kata apa? Kenapa manusia tu masuk dalam neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka masuk neraka, dia sendiri akui. Dia kata apa? Kalaulah law kunna nasma'u aw na'kilu. Kalaulah dekat dunia dulu aku gunakan telinga aku dan akal aku. Sebab dia tak gunalah, dia menyesal dan dia kata apa? Kunna fi ashabis sa'ir. Sebab itulah saya masuk dalam neraka ni. Kalau saya guna, saya tak masuk neraka. Maksudnya, dia tak manfaatkanlah panca indera daripada Allah Ta'ala. Okay. Baik. Saya tak nak explain detail-detail ni sebab nanti dia akan jadi bahan pada surah Nuh nanti, pada ayat Nuh nanti. Kisah Nuh nanti, dia akan ulangi benda ni. Okey, kemudian ayat 31. Allah Ta'ala kata apa lagi? Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Inilah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa dia Allah Taala kata kenapa mereka ni orang yang rugikan diri sendiri? Tengok ulama tafsir kata apa? Dekat sini 3 perkara yang paling minima yang mereka rugi. Sebab pertama, mereka akan masuk neraka. Sebab kerana zalimnya pada diri sini, Allah dah beri akal, Allah dah beri panca indera, telinga, mulut dan sebagainya, mata. Tapi mereka tak gunakan. Allah kata, inilah orang yang paling rugilah.
Sepatutnya gunakanlah, manfaatlah semua benda ni untuk kamu masuk syurga. Tapi kamu tak manfaat, rugilah kamu. Sebab kerana ada benda ni menjadikan sebab kamu masuk neraka, rugi. Neraka ni tuan-tuan, dalam fikiran kita, kita kena faham. Neraka ni jangan kata neraka je. Dia adalah tempat yang Allah longgokkan segala kemarahan dan kemurkaan dia. Faham benda ni, kita fahamlah kenapa Allah kata ini adalah tempat yang rugi. Okay, sebab semua kemarahan dan kemurkaan Allah, Allah longgok dekat tempat tersebut. Pertama, dia masuk neraka. Kedua, dia akan diazab selama-lamanya. Hidup dekat dunia ni paling pendek daripada semua alam. Kita ada alam roh, alam janin, alam rahim, alam dunia, alam akhirat kan. Yang paling pendek adalah alam dunia ni. Paling pendek, alam dunia ni lah yang paling pendek. Kita kalau nak hitung, misal. Contohlah, datuk saya sendiri meninggal tahun 90. Tahun 90 sampai tahun 23 sekarang ni. Beza berapa tahun dah? 33 tahun dah. Betul tak? 33 tahun. Itu usia datuk saya. Maksudnya, minta maaf dalam alam barzah ni sekarang usianya 33 tahun. Dan dia running lagi ni. Kan? Usia datuk saya masa meninggal 65 tahun. Benda ni berjalan ni. Okay, itu contoh kita ambil. Cuba bayangkan Nabi SAW. Usia Nabi dekat dunia 63 tahun. Usia Nabi di alam barzah berapa tahun dah? Daripada sekarang 1444. Tolak dengan tahun 10 Hijrah. 1434. Nabi dah berada di alam barzah 1434 tahun. Duduk dekat dunia 63 tahun. Duduk di alam barzah 1000 tahun lebih dah. Benda tu masih lagi berjalan kan? Tempo tu. Nak bagi tahu alam dunia ni sangat pendek. Sebab itu Allah kata rugilah kamu ni. Orang ni sangat rugi. Sebab tempo kamu tu pendek je. Tapi menyebabkan kamu masuk neraka. Dan diazab selama-lamanya. Okay. Ketiga pula, masuk neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka ni tidak ada kehidupan. Minta maaf. Dalam neraka ni tidak mati. Dan dalam neraka itu tidak hidup. Kita dah pernah bincang dulu dah. Dalam neraka tak mati artinya azab itu adalah azab yang tidak terperi. Dekat dunia ada orang kena satu penyakit. Sampai ke muncak kesakitan, dia mati. Maka terlepaslah daripada kesakitan tu selama-lamanya. Dia tangguhlah penderitaan kesakitan tu. Bila dah berada di kemuncak kesakitan, dia pun mati. Terlepas daripada kesakitan. Dalam neraka, dia dah berada di kemuncak kesakitan. Tapi dia tak mati. La yamutu fiha. Dia tak mati. Maksudnya, kesakitan tu akan naik lagi kesakitan lagi. Naik lagi kesakitan. Tapi dia tak mati-mati. Maksudnya, azab tu tidak terperi. Wala yahya, dan dalam neraka itu juga adalah tidak ada kehidupan. Tidak hidup dekat situ bererti sesaat dalam neraka tidak ada satu pun nikmat. Semuanya adalah kesakitan belaka lah. Semuanya adalah penderitaan. Yang ini disebutkan oleh para ulama tafsir. Sebab itu disebut oleh Allah, ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Okay? Mereka ni adalah orang yang rugilah pada diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah apa yang mereka reka-reka. Okay. Dan lenyaplah apa yang mereka rekakan. Lenyap ataupun hilanglah apa yang mereka reka-rekakan. Perhatikan pada perkataan yaftarun. Yaftarun. Yaftarun tu adalah perkara yang direka ataupun yang diadakan. Okey, saya tanya pada tuan-tuan. Apa yang direka, yang diada-adakan ni? Ayat 21 ni. Yang lenyap ni apa benda? Lenyap yang mereka reka-rekakan ataupun ada-adakan? Apa yang Allah lenyapkan ni? Dia dah jadi rugi. Betul. Berhala dia. Kataan yaftarun dekat situ adalah merujuk pada berhala-berhala yang mereka sembah. Okay? Berhala-berhala tu adalah benda yang mereka reka-rekakan, yang mereka ada-adakan. Semua itu Allah Ta'ala akan hancurkan. Allah akan lenyapkan di hari akhirat. Apa yang ada, apa yang berlaku pada berhala ni, tuan-tuan tengok pada surah Al-Ahqaf. Cuba buka surah Al-Ahqaf.
Saya pun kena cek balik ni. Sebab saya kena tukar sekejap Surah Al-Ahqaf. Mana nak pindahkan ni? Sekejap Okey, surah 46, surah Al-Ahqaf. 46. Surah Al-Ahqaf, surah 46. Pergi kepada ayat yang ke-6. 46, 6. Okey. 46, 6. Okey. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Surah 46 ayat ke-6. Surah Al-Ahqaf ayat 6. Apa yang akan jadi pada berhala-berhala ni nanti? Allah kata apa? Wa idza husyiran nas. Wa idza husyiran nas. Dan apabila manusia itu akan dihimpunkan di hari akhirat. Okay. Allah menggunakan perkataan husyira. Kita dulu pernah sebut dah. Hari Yaumul Mahsyar, kenapa dipanggil Mahsyar? Sebab dia merujuk pada tempat berhimpun. Beza perkataan hasyara dengan jama'ah. Jama'ah berkumpul, berhimpun. Hasyara berhimpun, berkumpul, sama je. Cuma penggunaan dia tak sama. Jama'ah berhimpun dengan sukarela. Hasyara berhimpun dengan paksaan. Mana ada orang suka untuk dinilai diri dia? Kan? Hari assessment, siapa suka? Kita nak dinilai kan? Apatah lagi, semua dibongkar kan? Kejahatan, kebaikan, semua nak dihisap. Oh, kita tak suka. Semua manusia tak nak pergi, tapi dipaksa untuk pergi. Dihimpunkan oleh Allah. Allah kata, apabila tibanya hari dihimpunkan manusia itu, kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka itu, minta maaf, menjadilah berhala-berhala sembahan-sembahan mereka itu adalah a'da. Semuanya jadi musuh mereka. Semuanya akan jadi musuh mereka. Semua berhala-berhala tu akan jadi musuh. Okey. Allah Ta'ala sebut, pertama, berhala tu akan jadi musuh. Yang kedua, berhala-berhala tu akan ingkari apa yang mereka buat pada dia. Maksudnya apa? Yang pertama, contoh nak bagi faham. Kita pergi mahkamah, bawa saksi. Kawan kita, kau tolong aku lah ni, kalau aku kalah ni minta teruk lah. Kita bawa dia ni, belanja makan okeylah, dia pergi saksi. Sampai dekat mahkamah, duduk dekat kandang saksi, tiba-tiba dia kutuk kita pula. Tak, dia ni lah yang paling jahat. Saya dah record dah. Kita kata ni musuh dalam selimut lah. Orang yang kita harap dia berpaling tadah. Yang itulah a'da. Si penyembah ni dulu harapkan orang ni lah tolong saya nanti. Tapi orang ni akan jadi musuh dia. Dia tak akan jadi pelindung dan dia juga tidak akan menjadi penolong. Ini kan Allah Ta'ala selalu sebut. Hanya Allah sahaja pelindung kamu dan Allah sahajalah penolong kamu. Tak ada orang lain dah. Yang kamu sembah, yang kamu harap, semuanya akan jadi a'da, musuh-musuh kamu. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, kata Allah. Dan yang disembah itu nanti akan mengingkarilah, mendustakan penyembahan kepada mereka. Sebab apa? Ni nak cerita berhala-berhala yang disembah ni, dia berasal daripada orang saleh kan, daripada kisah Nabi Nuh, orang-orang saleh. Dia tak pernah suruh pun sembah dia. Dia dah mati dah terpisah alam dah. Tapi direka-reka oleh generasi-generasi selepas tu. Mereka akan ingkari. Saya tak suruh. Saya tak pernah suruh dan tak pernah buat. Dan saya tak pernah janji pun nak jadi penolong. Saya tak pernah janji pun untuk jadi pembantu mereka di hari akhir. Tak pernah. Saya lepas tangan. Itu yang akan berlaku pada penyembah-penyembah berhala. Kita tengoklah. Saya minta maaf saya sebut Kalau ada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam menonton kan. Mereka ada hari roh. Penyembahan tu mengharapkan semangat daripada nenek moyang, tok nenek mereka dan sebagainya. Semua tu orang di hari akhirat nanti yang mereka sembah tu akan ingkari perbuatan-perbuatan mereka. Yang itu Allah Ta'ala sebut pada ayat ini. Okay? Sebab itu Allah kata apa? Kalau kembali pada surah Hud, Allah kata وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Semua berhala yang mereka sembah, yang mereka reka-reka tu, Allah hapuskan. Habis. Tak ada satu pun menjadi penolong. Tidak ada seorang pun yang jadi pembantu. Okey. Baik, kita balik pada surah Hud. Tengok pada ayat yang ke-21. Tengok surah Hud ayat 21. Allah sambung lagi. Kata Allah Ta'ala, ayat 22. La jarama annahum fil akhirah humul akhsarun. Allah ulang lagi sekali. Tak syak lah. Memang tak syak. Mereka lah orang yang paling rugi pada hari akhirat. Okey, saya ambil satu perkataan daripada Ibnu Kathir. Saya baca dalam tafsir ni, saya rasa macam, ya Allah, rugi betul lah. Tengok Ibnu Kathir kata apa? Kenapa Allah Ta'ala kata, la jarama annahum fil akhirah humul akhsarun. Memang tak syak lah. Mereka itulah orang yang paling rugi di hari akhirat. Sebab dia kata, mereka itu adalah orang yang telah menggantikan kebaikan berubah jadi keburukan. Mereka boleh dapat kebaikan, tapi mereka dapat keburukan. Mereka yang gantikan. Dia gantikan nikmat syurga kepada kesengsaraan neraka. Mereka gantikan minuman air yang menyegarkan. Air tasnim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin kan. Ada tasnim. Tasnim ni apa? Air terjun. Allah Ta'ala sebut, air dalam syurga ni air terjun. Bukan air terjun betul-betul tu. Sifat air terjun ni, dia menyegarkan. Macam kita lah, tengok air terjun, dengar bunyi air terjun, kita rasa apa? Fresh. Kita rasa segar, kita rasa macam tenang, damai. Allah kata Ibnu Kathir, dia gantikan air syurga yang menyegarkan kepada air neraka yang menghancurkan. Kemudian, dia menggantikan angin yang menenangkan kepada angin yang sangat panas. Air yang tenang kepada air yang mendidih. Naungan yang tenang kepada naungan asap hitam yang membahang. Dia gantikan bidadari-bidadari yang sejuk mata memandang kepada makanan dari darah dan nanah. Dia menggantikan daripada pandangan Tuhan yang maha pengasih kepada pandangan Tuhan yang maha murka. Itulah yang dimaksudkan sebagai orang yang rugi. Dia ada peluang untuk dapat benda yang baik, tapi dia pilih untuk dapat benda-benda yang tak baik. Itulah yang dimaksudkan sebagai akhsarun. Ini disebutkan oleh Ibnu Kathir di dalam tafsir dia. Okay? Banyak benda lah kalau kita nak kupas, memang rugi sungguhlah pada manusia-manusia yang tak ambil peluang pada saat ini. Okay? Baik, kita tengok ayat 23, ayat 24. Okay. Ini dah penghujung kepada mukaddimah surah Hud. Lepas ni kita masuk intipati surah Hud lah. Okey. Ayat 23-24, Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat-nikmat bagi penghuni syurga. Tapi Allah tak sebut detail Allah cuma bagi comparison je. Okey. Setelah Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang tak beriman, Allah Ta'ala sebut pula, innal ladzina amanu. Bagi orang-orang yang beriman ni pula, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim. Mereka inilah orang yang merendahkan diri, tunduk kepada Tuhan mereka, kepada Allah Ta'ala. Patuh. Apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah suruh tinggalkan, tinggalkan. Ulaika ashabul jannah. Itulah golongan ahli syurga. Hum fiha khalidun. Dan mereka duduk di dalam syurga itu adalah selama-lamanya. Ini adalah nikmat kekal abadi. Contohlah dekat dunia ni tuan-tuan, ada orang kata, saya bagi awak ni 1 juta. Pun kita kata, dia ni orang yang paling baik lah, 1 juta. Sedangkan kita tahu, nikmat yang kita dapat tu sementara je. Tak 1 juta tu habis, ataupun saya mati dulu, itu je. Tapi kita rasa orang ni baik sungguhlah bagi saya 1 juta. Tapi kita tak pernah bandingkan dengan nikmat Allah. Allah kata, aku bagi kamu nikmat, dan nikmat itu khalidina fiha abada. Kamu dapat nikmat ni, milik nikmat ni, tapi kamu dapat selama-lamanya. Patutnya kita rasa, ya Allah ni lagi pengasih, lagi baik. Tapi kita tak rasa pun. Manusia bagi yang sementara tu, baiklah manusia ni. Apa dia suruh saya buat lah. Ini politik wang kan. Cerita politik. Bagi je, bagi projek satu ni, jadi hamba lah lepas tu. Apa dia suruh, saya buat je lah. Apa dia cakap, saya sokong je lah. Sebab dapat satu projek. Kita tahu tak lama pun benda tu. Sementara je. Pun kita boleh abdikan diri kita pada orang ni. Tuhan beri pada kita ni nikmat selama-lamanya. Pemilikan kekal, freehold.
Tak adalah. Dapat milik kekal dan selama-lamanya. Tak ada tempoh, tidak ada had. Sepatutnya kita rasa Tuhan ni sangat-sangat maha kaya lah. Maha baik pada kita. Sebab itu Allah tak cerita ayat neraka, ayat syurga ni banyak. Allah Ta'ala hanya sebut, hum fiha khalidin. Kamu duduk dalam tu selama-lamanya. Milik kekal dan selama-lamanya. Cukup ayat tu menunjukkan pada kita, nikmat tu adalah kemuncak. Tak perlu nak dihurai panjang. Okey. Ayat 24, Allah buat satu perbandingan lah. Allah kata apa? Mathalul fariqaini. Itulah contoh perbandingan al-fariqaini. Ada dua kumpulan. Sengaja Allah Ta'ala sebut al-fariqaini. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan al-fariqaini ni dia datang daripada perkataan al-farqu. Benda yang memang kontradik. Al-farqu ni benda yang beza. Memang beza. Allah nak kata, orang beriman dan orang tak beriman ni tak sama. Kalau sama, masalah. Saya minta maaf sebut. Kadang ustaz-ustaz hari ni pun dah macam sama macam selebriti kan. Saya tak kata selebriti itu salah. Tapi kalau dia buat benda yang batil dan kamu pun boleh duduk sama-sama, masalah lah. Sebab dia takkan sama. Takkan sama. Sebab itu Allah kata al-fariqaini. Dua benda ni tak sama. Tak sama. Orang beriman dengan tak beriman tak sama. Dia takkan sama. Allah bezakan. Dan Allah bezakan dia apa? Pertama Allah kata, orang kafir itu kal a'ma wal asam. Dia ni orang yang buta dan asam, dan orang yang tuli. Pekak lah. Dia ni buta dan tuli. Orang tak beriman ni, dia buta dan dia ni tuli. Buta daripada apa? Dia buta daripada petunjuk dan hidayah. Benda nampak depan mata tapi tak nampak. Dia nampak depan mata tapi tak nampak. Tengok ni tapi tak nampak. Saya tak nampak apa-apa pun. Orang beriman tengok sahaja langit, rasa kebesaran Tuhan. Tengok sahaja Allah Ta'ala terbitkan matahari, terbenamkan matahari, rasa kebesaran Tuhan. Tapi orang yang tak beriman tengok biasa je. Dia tak mengaitkan semua yang dilihat itu kepada petunjuk, melihat kepada kebesaran Tuhan. Wal asam, dan mereka ni tuli adalah tuli daripada perkara yang memberi manfaat pada dia. Orang cakap tak dengar. Bila orang cakap pasal ni tak nak dengar. Dia sengaja pekakkan telinga dia, tak nak dengar pada benda-benda yang berfaedah. Okey. Tuan-tuan nak tengok ayat ni, tengok pada surah Al-Anfal. Okay. Allah Ta'ala detailkan sikit je. Surah Al-Anfal ayat 22. Surah Al-Anfal surah ke-8. 8:22. Surah 28 ayat 22. Allah Ta'ala kata apa? Jumpa surah nombor 8 Al-Anfal ayat 22 kata Allah, inna syarad dawabi indallah as-summul bukumul ladzi la ya'qilun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata itu pada sisi ketetapan Allah dialah orang yang pekak lagi bisu, iaitu tidak mahu memahami sesuatu pun dengan menggunakan akalnya sendiri. Okay. Ini adalah ayat yang bercerita tentang ayat sebelum tu. Cerita tentang orang kafir dan orang munafik. Ayat 21 tu, wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kallazina, seperti orang yang, siapa ni? Al-kafir wal munafik. Jangan jadi macam orang kafir, orang munafik. Qalu, yang mereka kata, sami'na, kami dengar. Wahum la yasmaun, tapi mereka tak dengar. Bila kita kata dia, ya kami dengar. Sami'na, kami dengar. Tapi Allah kata, wahum la yasmaun, tapi mereka tak nak dengar. Macam dengar tapi tak dengar. Itu Allah Ta'ala tekankanlah kepada kita. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah kata apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni, kamu cakap lah, kamu tak cakap ke, sama je. Allah kata sawa, sama je. Kita bagi nasihat, kita tak bagi nasihat, sama je. Dia tetap akan kafir juga. Itu sifat dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, mereka ni macam orang yang pekak dan macam orang yang buta. Sebab kalau tak nak beriman, memang tak nak beriman. Datanglah hujah, datanglah apa pun, tak nak beriman. Okay. Kemudian,
Terus. Dakwah terus. Dakwah terus. Cuma jangan jadikan mereka tu menyebabkan kita putus asa. Sebab, macam kita pernah sebut ayat-ayat sebelum ni kan, Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, jangan jadikan orang macam ni menyebabkan kamu tak beri perhatian pada orang lain. Fokus pada dia, tinggalkan orang lain kan. Sebab kita nak pulun dia ni, biar beriman. Allah Ta'ala sebut ni, sebab Allah nak kata, dia ni sama je. Kamu ingat tak ingat macam itulah. Sebab Allah nak kata, beri fokus pada orang lain. Macam saya mengajar tuan-tuan. Ada orang tak nak dengar. Tak apalah, kalau saya fokus pada dia, saya kecewa. Saya rasa kecewa. Saya dah buat macam-macam tapi tak nak dengar. Yang tak nak tu minoriti. Majoriti lagi nak. Fokus pada majoriti, bukan pada minoriti. Jangan sebab itu membuatkan kita putus asa lah untuk berdakwah. Okay? Kemudian Allah kata, wal basiri was sami'. Manakala orang beriman tu, orang yang melihat dan orang yang mendengar. Mudah ya Allah bagi perumpamaan. Orang yang beriman ni, orang yang melihat dan orang yang mendengar. Jadi kita mestilah kena betul-betul manfaatkanlah panca indera kita ni, betul-betul berfikir. Jangan taksub lah Apa-apa yang datang pada kita ni, kena berlapang dada lah. Saya suka nasihat macam ni. Datanglah yang kepada kita ni, belajarlah. Carilah mana-mana guru pun. Belajarlah. Dengar dulu. Beri ruang kepada diri kita ni untuk dengar dulu penjelasan. Jangan kita terus halang diri kita daripada dengar penjelasan. Orang tak kata dia ni sesat. Orang kata ni, dengar dulu. Daripada dengar tu, akhirnya kita proses sendirilah. Hadam sendiri. Kita tengok betul ke tidak apa yang dikatakan. Kalau tak betul, tinggalkan. Kalau betul, kita terima. Jadi kalau kita dah block awal-awal, oh dia ni sesat. Terus kita label. Rugilah kita. Yang ini tuan-tuan akan tengok dalam kisah Nuh nanti. Macam mana mereka ni jadi orang yang rugi? Sebab dia memang dah mental block dah. Apa yang Nuh kata, tolak ke tepi lah. Tak peduli dah. Kita jumpa ayat-ayat tu nanti. Ayat ni Allah Ta'ala sebut pada ayat ni. Beza dia ni pekak dan dia ni buta. Orang beriman ni dia ada telinga dan dia mendengar dan dia melihat. Lalu Allah kata apa? La hal yastawiyani mathalan. Adakah sama perumpamaan ni? Orang pekak tak sama dengan orang tak pekak. Orang buta tak akan sama dengan orang yang buta. Afala tadhakkarun. Apakah kamu tidak ambil pelajaran daripada perbandingan ni lah. Okay. Mudah Allah Ta'ala sebut macam tu. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian okey. Okey, baik. Kita tengok pada ayat yang ke-25 daripada surah Hud. Ayat 25. Okey, dah ini masuk intipati kepada surah Hud. Allah Ta'ala datangkan ayat pertama melalui kisah Nabi Nuh AS. Tengok ayat 25. Ini tadi mukadimah dah. Mukadimah surah Hud adalah penekanan tentang tauhid. Dan Allah Ta'ala datangkanlah sifat-sifat orang mukmin dan orang bukan mukmin. Ni intro untuk Nabi ni supaya boleh bandingkanlah orang yang beriman dengan orang yang tak nak beriman. Ni karakter mereka. Kita dah jelas lah. Maksudnya kita dah boleh identify dah. Mana karakter orang beriman, mana karakter orang tak beriman. Daripada kita dah boleh identify ni, so kita dah boleh susun atur lah kita punya gerak kerja kita. Orang macam ni, macam mana kita nak dekati, orang macam ni, macam mana kita nak selesaikan. Okey. Allah datangkan contoh melalui kisah Nuh. Kenapa Allah Ta'ala datangkan kisah Nuh sebagai contoh pada Nabi? Pada kisah Nuh ni banyak teladan. Pertama, Allah Ta'ala sebut, kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. Benda yang mula-mula Allah highlight, Allah nak bagi tahu, Nuh ni kami datangkan teladan pada kamu ni sebab dia kami utuskan. Perkataan arsalna merujuk pada Nabi Nuh lah, Rasul yang pertama. Nabi Nuh ni Rasul yang pertama. Nabi yang pertama, Nabi Adam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Dialah Nabi yang dibangkitkan di tengah-tengah orang musyrik. Sebab bermula daripada generasi dialah ada berlakunya penyembahan berhala. Jadi dialah Rasul pertama yang Allah utuskan untuk banteras. Jadi inilah teladan yang paling jelas untuk baginda Nabi SAW. Nanti tengok apa hujah-hujah Nabi Nuh berhadapan dengan orang-orang yang menentang dia. Sama, dia berulang je kisah tu. Okay, pertama Nabi Nuh ni
diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah kata apa? Ila qaumih. Dia diutus, Nuh ni diutuskan oleh Allah kepada kaumnya. Okay, Nabi Nuh ni diutuskan oleh Allah kepada kaumnya. Dan kita maklumlah, dan saya pernah bincang pada tuan-tuan pada surah Nuh dulu, Nuh lah adalah Rasul yang berdakwah paling lama. Tak ada orang boleh challenge lah Nabi Nuh ni. Sebab dia berdakwah selama 950 tahun. Punyalah besar dia punya halangan tu, cabaran dia, sampai Allah Ta'ala quotekan, Allah rakamkan isi hati Nabi Nuh AS. Orang Melayu, orang moden kata apa? Curhat kan? Curhat. Curahan hati dia. Curhat kan? Istilah hari ni kan? Indonesia kan? Curhat. Curhat tu curahan hati dia. Yelah, tuan-tuan boleh tengok. Nabi Nuh dakwah lama. Mestilah ada perasaan dalam diri dia yang apa yang buatkan dia jadi rasa kuat untuk tempuh halangan-halangan tu. Benda tu Allah Ta'ala rakamkan, letak dalam surah Nuh. Supaya kita yang membaca ni ambil pengajaran daripada kisah Nabi Nuh. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata Nabi Nuh ni diutuskan kepada kaum dia. Dan Nabi Nuh kata apa? Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku untuk kamu adalah nadhirum mubin. Pemberi amaran yang nyata. Tuan-tuan perhatikan dekat situ ada perkataan lakum. Lakum tu diletakkan muqaddam, didahulukan. Inni lakum. Sesungguhnya aku untuk kamu. Dia sama macam perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau wahai Allah kami perhambakan diri. Didahulukan Engkau tu. Kalau ikut susunan dia, kami menyembah kepada Engkau. Tapi ayat tu kepada Engkau kami sembah. Dia macam terbalik ayat dia. Sebab itu menunjukkan pengkhususan. Macam ni ayat ni Nabi Nuh nak beritahu, aku ni khusus untuk kau. Memang Allah hantar ni special untuk kau. Untuk kaum aku ni. Tapi kau tak nak ambil peduli pun aku ni. Sedangkan aku ni khusus. Hantar ni sebagai rahmah kepada kaum. Nabi Nuh ni nak bagi tahu kepada kaum dia, Allah Ta'ala utus aku ni memang special untuk kamu semua. Ikut saja. Itulah highlight yang Allah Ta'ala nak highlightkan. Dan Nabi Nuh ni kata apa? Aku nazir. Dia tak kata aku bashir. Dia kata aku ni nazir, pemberi amaran. Sebab apa? Sebab umat dia ramai yang menentang. Tuan-tuan ingat, kisah Nabi Nuh ni banyak dah disebut dalam Quran. Yang menentang Nabi Nuh ni bukan satu generasi, tapi 3 generasi. Kan dia dakwah 950 tahun. Jadi waktu dia berdakwah 950 tahun ni, daripada datuk si Fulan ni dah menentang Nabi Nuh. Datuk ni bagi tahu pada anak dia, tu orang gila, jangan beriman. Anak dia pun tak beriman kepada Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh. Anak dia pula sampai pada cucu dia, ni orang gila ni, jangan beriman. Cucu dia menentang. Punyalah panjang generasi tu sampai bergenerasi-generasi menentang Nabi Nuh AS. Sebab itu Nabi Nuh ni kata, aku ni nazir. Dia tak kata aku bashir dah, aku nazir. Aku ni beri amaran dah. Sebab apa yang kamu buat ni melampaui batas. Sepatutnya ayat dia konon lah kita boleh andaikan, sepatutnya ayat dia inni lakum basyirau wa nadhirum mubin. Aku ni adalah yang membawa kabar baik, gambar gembira, ataupun yang membawa amaran yang nyata. Sepatutnya macam itulah. Tapi Allah Ta'ala hanya sebut, Nuh kata dia adalah nazir, pemberi amaran. Okey. Baik, ayat yang ke-26. Allah Ta'ala kata apa lagi? Alla ta'budu illallah. Agar kamu tidak beribadah kecuali Allah saja. Sebab Nabi Nuh ni pendekatan dia adalah tauhid. Tauhid. Ni benda yang paling asas sekali Nabi Nuh dakwah adalah tauhid. Nabi Nuh dengan Nabi Adam ni berapa beza dia tuan-tuan? Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Nabi Adam ni dengan Nabi Nuh beza dia adalah lebih kurang dalam 10 generasi. Tapi tak diketahui. Ada sebut dalam tu? Ha? 900 tahun. Dia tolak 40 tahun yang usia dia tu dia pas kepada Nabi. Dia pas pada Nabi Daud kan? 960 tahun. Okey. Saya buat satu ni.
Saya bayangkan macam ni tuan-tuan. Cuba kita bayangkanlah, saya tak ada kajian, tapi saya duduk fikir kan. Nabi Adam ni duduk syurga komplit. Kan? Duduk syurga ni komplit. Sangat komplit. Kita berbayangkan syurga ni macam mana? Orang duduk syurga ni tak tua, tak sakit. Semuanya indah belaka, semuanya fast delivery. Order je sampai. Tiba-tiba pindah dekat dunia yang semua serbi manual. Sakit, busuk, rasa nak berpeluh, buang najis. Maksudnya apa? Saya duduk fikir lah. Saya tak tahu betul ke tidak. Saya fikir je kan. Tak tahulah saya ni overthinking ke tidak. Tapi bayangkan kalau Nabi Adam macam tu daripada syurga, pindah dekat dunia macam tu, mesti dia bawa mindset. Mindset dia adalah mindset syurga kan. Macam kita lah tuan-tuan. Datang daripada negara yang first country. Pergi ke negara yang membangun. Kita punya mindset kita, mindset membangun ke mindset negara first country? Mestilah mindset kita mindset maju kan. Pergi ke negara yang membangun, kita rasa macam alamak, serba-serbi kita rasa kurang. Daripada, yang ini tak sebut, mana-mana nas pun tak ada sebut. Cuba saya fikirlah. Sebab itu bila Nabi Adam ni pindah ke Nabi Idris. Nabi Idris ni, dia adalah Nabi yang mula-mula bercucuk tanam. Nabi yang, sebab itu perkataan belajar ni datang daripada nama Idris. Ad-Darsa. Dal, Ra, Sin. Idris daripada nama tu. Sebab punca ilmu ni datang daripada Idris. Dialah yang menjahit, yang bercucuk tanam, yang itu, yang ini. Itu Idris AS. Okay, Idris AS. Lepas Adam, Idris. Saya bayangkan, generasi lepas Nabi Adam ni dengan mindset yang macam tu, sudah tentulah Allah Ta'ala datangkan Idris yang memajukan dunia ni. Macam-macam lah mungkin dibangunkan. Macam-macam dia bangunkan. Okay? Teknologi itulah, teknologi. Mungkinlah, mungkin. Daripada Idris kepada Nabi Nuh, masyarakat kaum Nabi Nuh ni saya bayangkan mereka pun dalam keadaan maju. Sebab generasi kepada Adam nak kepada Nuh ni panjang ya. Jadi dia mungkin duduk dalam tempat tempoh yang maju. Sebab Allah Ta'ala ada sebut kisah Nabi Nuh ni bila dia bangunkan kapal itu dengan kayu dan paku. Ingat tak kita pernah bincang sebelum ni? Dia bangunkan dengan kayu dan paku. Saya berfikir kenapa Allah Ta'ala sebut benda tu? Boleh jadi saya tak tahu benda ni betul ke tidak. Saya fikir je. Boleh jadi sebab Allah Ta'ala cuba nak bagi clue. Mereka ni maju, tengok Nabi Nuh ni dakwah, bina kapal yang sangat manual, kayu je. Sebab tuan-tuan bayangkan, kapal ni besar. Kalau orang yang duduk dalam ada tamadun, tengok kapal, mesti dia kata, wow, hebatnya. Kapal kot. Sebab kapal tu kan boleh masuk manusia, boleh masuk binatang, boleh masuk haiwan, boleh masuk tumbuh-tumbuhan. Komplit kan? Sudah tentulah orang yang kalau duduk dalam negara mundur, tempat yang mundur, bila tengok ada seorang lelaki boleh bina kapal yang ni, mesti dia kata, hebatlah kamu ni boleh buat kapal. Patutnya lah. Tapi dia tengok Nabi Nuh, dia kata, Nuh kau gila lah. Kenapa kau bina kapal? Betul tak? Tak tahu lah betul tidak saya fikir ni. Tuan faham maksud saya? Prof faham tak? Jadi, saya rasa sebab dia rasa maju sangat, dia tengok Nabi Nuh ni, teruk sangat lah. Lekeh sangat. Apa bina kapal? Kapal pula kayu. Kita dah jauh lah teknologi kita. Tapi kenapa kesan tu tak ada? Sebab bila datang banjir tufan tu, yang air daripada atas, air daripada bawah ni, boleh jadi dihancurkan semua tu tidak ditinggalkan kesan lah. Boleh jadi. Saya bayangkan macam tu lah. Kenapa kita hari ni tak jumpa pun? Mana teknologi Idris contohlah? Mana teknologi Nabi Nuh tu? Kenapa tak ada? Sebab datanglah tufan, bencana banjir besar tu sampai tidak ada satu pun kesan. Boleh jadilah. Saya tak tahu betul ke tidak Ni jangan tanya saya lah. Saya cuba bawa tuan-tuan sama-sama berfikirlah. Sebab itulah Nabi Nuh. Kalau kita tengok, Nabi Nuh bina bahtera, dia buat itu, sepatutnya orang rasa kagum. Sepatutnya orang boleh nampak. Sebab salah satu mukjizat Nabi Nuh, bahtera. Dan bahtera ni adalah hujah kepada, minta maaf. Mukjizat ni adalah hujah kepada zaman tu. Nabi SAW, dia diberikan mukjizat Quran. Quran menjadi hujah kepada syair-syair Arab. Musa, sihir. Dia punya tongkat menjadi hujah kepada sihir-sihir zaman Nabi dia. Nabi Isa AS, dia jadi hujah kepada kaum dia yang ada ilmu purbatan. Datang Nabi Isa ni boleh hidupkan orang mati. Dia jadi hujah, lawan semua benda tu. Jadi boleh jadilah macam itulah Nabi Nuh AS, ujian dia seperti itu. Okey. Saya tak kata betul tuan-tuan
Jangan berpegang lah. Saya cuma berfikir macam tu je lah. Okey, baik. Tuan-tuan tengok Nabi Nuh pesan pada kaum dia, kata Nabi Nuh, jangan sembah selain daripada Allah. Inni akhafu alaikum. Aku bimbang ke atas kamu semua. Azab yaumin alim. Iaitu akan ditimpakan azab yang tidak terperi pada hari kesakitan. Pada hari kesakitan. Yaumin alim ada dua tafsiran. Yaumin alim ada dua tafsiran. Pertama, yang paling jelas iaitu kesakitan di hari akhirat. Sebab dia sebut dalam ayat tauhid kan. Mula-mula jangan mensyirikkan Allah. Jangan sembah melainkan Allah. Jangan syirik. Kedua adalah keimanan pada hari pembalasan. Ya, sebab itu ayat alla ta'budu illallah. Kamu jangan syirikkan Allah lah, jangan menyembah melainkan Allah. Dan aku bimbang kamu akan diazab pada hari kesakitan. Hari akhirat. Tafsiran yang kedua, yaumin alim ni adalah merujuk kepada akan didatangkan bencana banjir tu. Aku takut kamu akan diazab pada hari kesakitan tu adalah merujuk pada azab di dunia. Dan ini kita boleh recall balik pada ayat kita bincang tadi tu. Kalau Allah turunkan azab dekat dunia, kan Allah kata mu'jizina fil ardi kan? Mu'jizina fil ardi. Tak ada orang yang boleh tolong kamu. Ayat yang ke-20 sebelum tu kan? Ayat 20 tu. Allah kata apa? Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah min awliya. Kalau kami timpakan azab pada kamu di dunia, tak ada orang yang akan jadi penolong kamu, yang jadi pelindung kepada kamu. Tak ada. Tak ada orang boleh halang azab Allah kepada kamu. Itu Allah Ta'ala recall pada ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Okay, kita boleh kaitkanlah dialog Nabi Nuh ni kepada kaum dia seperti mana yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-20. Okay, Yaumin Alim merujuk pada hari akhirat, hari pembalasan, dan juga merujuk kepada hari yang diazab kaum Nabi Nuh ni di dunia. Okey. Tengok ayat 27. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Okey, Nabi Nuh ni bila dia dakwah, kata Allah Taala faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Maka berkatalah al-mala' yang tidak beriman daripada kalangan kaumnya. Perhatikan Allah sebut perkataan fa dekat situ. Faqala ada huruf fa. Faqala ada huruf fa. Fa dekat situ kita terjemah sebagai maka, betul tak? Fa dekat situ diterjemah sebagai maka. Fa ni dia ada fungsi dia. Di dalam bahasa Arab dia ada dua. Dia ada tiga. Lebih lah, tapi kita ambil contoh. Ada waw, huruf waw yang berfungsi sebagai dan. Ada fa yang berfungsi sebagai maka. Dan yang ketiga ada thumma yang berfungsi sebagai kemudian. Waw, fa, thumma. Okay. Tiga benda ni dia macam sama je, tapi dia tak sama. Kalau fungsi wa, dia merujuk kepada kebersamaan. Contohlah, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid datang. Waw tu fungsinya dia datang serentak. Muhammad dan Zaid tu datang serentak, sama waktu. Tapi kalau fa, Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Muhammad datang kemudian diikuti dengan Zaid. Maksudnya dia ikut tertib. Muhammad sampai dulu baru Zaid. Dia datang sama, tapi Muhammad masuk dulu baru Zaid. Itu fungsi fa. Kalau thumma, Ja'a Muhammadun thumma Zaid. Muhammad sampai dulu kemudian Zaid. Fungsi summa ni dia kemudian, tapi dia bertempoh. Muhammad dah sampai lama dah, baru Zaid sampai. Faham tak tuan? Okey. Dia pasti datang, dia datang. Cuma dia datang kemudian. Kemudian tu tempoh panjang, lama, lambat dia baru datang. Beza dengan fa, fa ni dia lepas si fulan lah. Tapi tempoh tu dekat. Tempoh tu dekat. Kita sampai sama-sama, tapi dia masuk dulu baru saya. Itu fungsi fa. Okey, jadi apa fungsi fa kat sini? Faqala artinya pemerintah al-malak ni, pemerintah pembesar di zaman Nabi Nuh ni, bila Nabi Nuh ni dakwah, dia terus menjawab.
Faham? Maksudnya Nabi Nuh ni dakwah, dia tak fikir panjang. Dia tak ada fikir. Nabi Nuh cakap, dia dengar dulu. Kemudian dia fikir. Oh, betul lah, tak ada. Nabi Nuh cakap, janganlah sembah selain daripada Allah. Aku takut kamu ni akan diazab di hari akhirat. Allah kata, faqala. Pembesar ni tanpa fikir panjang, dengar je, terus dia balun Nabi Nuh. Terus balun, tak fikir panjang. Sebab itu digunakan perkataan fa. Faham saya? Maksudnya, dia orang moden kata apa? Melantun lah. Kita cakap, dia terus balas. Dia tak fikir, dia tak rasa, betul lah. Tak ada. Dia terus reaktif balik kepada, dia terus respon kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dia tak beri peluang pada diri dia untuk berfikir, untuk hadamkan betul-betul. Betul lah Nabi Nuh. Tak ada. Itu yang dimaksudkan pada ayat ini. Okey? Faqalah. Maksudnya, mereka ni menentang tanpa menggunakan akal. Yang itu ayat yang sebelum ni tentang panca indera tu. Betul lah mereka ni ada mata tapi tak nak lihat. Ada telinga tak nak fikir. Ada akal tapi tak nak fikir. Sebab apa? Sebab dia respon tu serta-merta. Awak berilah peluang pada diri awak dulu. Itu hak awak untuk dengar dulu. Ni tak. Dia terus mental block. Cakap tak? Tak cakap. Memang ni. Memang saya tak nak dengar. Awak salah. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Faqala. Okay. Siapa yang kata ni? Al-Malak. Al-Malak. Al-Malak ni adalah Al-Ashraf. Al-Ashraf ni orang yang mulia. Kenapa Allah panggil mereka ni sebagai Malak? Malak ni dia datang daripada perkataan Al-Mal'u. Mal'u. Mal'u ni maksudnya apa? Penuh. Sebab tu kita kata imla'. Imla' ada satu, kalau dalam bahasa Inggeris disebut apa Imla' ni? Apa lupalah. Dia tak ada bahasa Arab jadi imla'. Imla' ni dia macam dia ada pertandingan. Dalam bahasa Inggeris kan ada pertandingan mengeja tu. Panggil apa? Spelling kan. Kalau dalam bahasa Arab ada satu ilmu namanya imla'. Imla' ni dibaca, kita eja. Imla' lah, imla'. Imla' ni maksudnya memenuhi lah, penuh. Imla'. Okey. Kenapa Allah panggil mereka ni sebagai al-malak? Daripada perkataan mal'u, penuh. Penuh dekat sini ada dua tafsiran. Pertama, mereka ni pembesar-pembesar, dia terjemah sebagai pembesar kan. Mereka ni orang yang Allah penuhi keperluan dan keinginan dia. Kaya raya lah. Sebab tu dipanggil malak. Dia ni dipenuhi keperluan dan kekayaan dia. Tafsiran kedua, kita yang pandang mereka ni penuh jiwa kita. Tengok orang kaya, saya ni penuh jiwa kita dengan rasa kekaguman kepada orang yang kaya ni. Kita akan rasa penuh jiwa raga kita ni terpesona dengan kekayaan si orang tu. Sebab itu Allah panggil mereka ni malak. Contohlah, ada orang yang ada menantu. Ni orang Melayu selalu berlaku ni. Menantu yang kerja biasa-biasa ni, mak mentua tak raikan sangat. Tak raikan sangat. Biasa je kan. Cuk tak cuk je lah. Menantu yang kaya raya ni saya pernah baca tau. Saya tak tahulah betul ke tidak. Tapi saya pernah baca. Orang duk, dia panggil apa Conference Conference Dia cakap apa? Dia balik raya, parking kereta. Yang menantu kaya ni balik lambat. Mak mentua dia boleh kata apa? Nanti alihkan kereta ya. Sebab Siman tu nak balik. Dia kata, kenapa saya nak alih kereta pula? Sebab Siman tu keretanya besar. Biar dia parking kat situ. Ni manusianya sifat. Ya. Harta dah waris jadi ukuran ya. Okey, macam itulah. Bila menantu yang macam ni balik, masak saya sedap sebab untuk rakyat ni. Yang anak yang biasa-biasa ni balik, kau makan je lah. Order Grab pun tak apa. Kita manusia macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala memanggil orang yang besar-besar ni. Allah nak tunjukkan mereka ni sangat memberi pengaruh pada kaum Nabi Nuh ni sebab dia malak. Kaum dia tengok dia ni orang yang dia tengok penuh jiwa raga dia rasa, dia ni orang rasa kagum lah, terpesona dengan kekayaan dia ada. Malak tu juga, orang tu Allah penuhi dia keperluan dan keinginan dia. Itu fungsi kenapa disebut malak. Jadi kita fahamlah, orang yang sebut ni bukan orang sebarang lah pada kaum Nabi Nuh. Dia sangat dimuliakan. Okey, apa dia kata? Dengan gelojohnya dia jawab, dia tak nak fikir panjang, dia kata apa?
ma naraka illa basyaram mithlana. Ini hujah yang sama digunakan oleh orang Quraisy. Kami tak tengok kau ni tak lain tak bukan sama manusia macam kami juga. Itulah hujah dia. Orang Quraisy pun kata macam Nabi macam tu juga. Ni tuan-tuan boleh tengok pada ayat berapa? Ayat nombor 12. Surah Hud. Tengok ayat awal tu, ayat nombor 12. Ayat nombor 12. Sebab Allah kata, orang Quraisy ni, dia kata pada Nabi, la unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak. Kami tengok kau ni, tak lain tak bukan, tak ada pun bawa pembendaharaan Tuhan, tak ada pun bawa kekayaan Tuhan ni. Dan tak ada pun orang yang iring kau ni daripada kalangan malaikat. Dia nak ada bukti macam tu. Okay? Jadi, ucapan yang disebut oleh Quraisy sama macam kaum Nabi Nuh ni. Sama juga ucapan dia. Kami tengok kau ni, manusia macam kami juga. Kenapa Allah ciptakan Nabi ni manusia, tuan-tuan? Boleh kan Allah ciptakan daripada malaikat? Boleh tak? Boleh kan malaikat? Kenapa Nabi? Kenapa Nabi ni diciptakan daripada kalangan manusia? Sebab untuk mudah ditiru. Kalau Allah ciptakan daripada malaikat, manusia ni akan jawab benda yang sama. Kau malaikat boleh lah, aku manusia. Betul tak? Dia gunakan tu juga. Jadi Allah ciptakan manusia pun dia komplain, cipta malaikat, Nabi sebagai malaikat pun dia akan komplain. Cuma tujuan Allah ciptakan Nabi ni pada manusia supaya mudah ditiru. Kamu pergi pasar, apa yang perlu kamu buat? Nabi pun pergi pasar, tirulah Nabi. Kamu berkahwin, Nabi pun berkahwin, tirulah Nabi. Nabi ada anak, Nabi sebagai bapa, Nabi sebagai anak, Nabi sebagai menantu, Nabi sebagai bapa mentua. Nabi tu dah buat, tirulah Nabi. Itu tujuan. Artinya Nabi ni mudah untuk ditiru. Kita pula tengok Nabi, oh dia Nabi susah ni. Tak. Nabi tu memang Allah cipta dia paling mudah untuk ditiru dan diikuti. Sangat mudah. Hingga kita je tak tahu nak tiru Nabi ni macam mana. Contoh bab yang paling asas sekali. Sebelum makan buat apa? Salah. Sebelum makan buat apa? Apa? Salah. Sebelum makan. Salah. Basuh tangan. Basuh tangan. Kalau kita tengok Nabi buat, kita basuh tangan kan? Tapi kita tak kat dengan Nabi. Nabi ajar kita sebelum makan basuh tangan. Kat situ adanya teladan dari sudut kebersihan. Dan di situnya ada perbuatan Nabi yang menjadi pahala kepada kita yang melakukan. Nabi ajar kita. Bayangkan kalau malaikat, malaikat tak makan, macam mana saya nak buat? Nabi tunjuk pada kita, paling asas sekali, sebelum makan macam mana? Basuh tangan, lepas tu bismillah, makan banyak ke, makan sedikit ke, makan itu. Semua detail Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kita pula tak rasa Nabi ni mudah untuk ditiru sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu, Nabi basuh tangan saya basuh tangan ni rupanya sunnah. Kan kita dulu ajak anak kita sebelum makan basuh tangan. Sampai tu je. Explain sikit lagi. Nabi pun basuh tangan. Kalau buat ni dapat pahala, kedua buat ni bersih tangan kita, hygiene kita ni. Yang itu kita tak sampai kan. Jadi anak-anak ni kalau nak buat pun basuh tangan. Dia tahu basuh tangan tapi apa fungsi dia basuh tangan? Dia tak tahu. Okey. Nak cerita benda yang paling asas tu sangat Nabi SAW ajarkan kepada kita. Memang untuk mudah ditiru. Okey, baik. Kemudian dia kata apa lagi? Yang pertama dia kata kamu ni manusia. Hujah pembesar-pembesar ni, orang yang dihormati ni. Pertama, kau ni manusia macam kami. Sama je. Kedua dia kata apa? Wa ma narakat taba'aka illal ladzina hum aradhiluna badiyal ra'i. Yang kedua pula hujah dia kata apa? Kami tak tengok kau ni, melainkan kau dan pengikut kau ni wahai Nuh adalah orang-orang yang hina daripada kalangan kita. Du'afa lah, orang miskin, orang susah. Sebab yang sebut ni pembesar kan? Mana ada pembesar yang join kau? Semua orang susah-susah. Dan mereka ni adalah orang yang badiyal ra'yi. Orang yang tak guna akal. Tak guna otak maksudnya. Maksudnya, Nabi Nuh sampaikan dakwah, beriman je. Tengok macam kami ni.
Fikir dulu. Macam itulah hujah dia. Tahu macam kami ni. Kami tak terima bulan-bulan kau cakap no. Kau sampai dakwah, kami fikir dulu. Sebab tu kami tak beriman lagi. Duk tengah kita tengah fikir-fikir. Betul tak Nuh ni cakap benda betul? Contohlah, dia nak kata, pertama, hujah dia, Nuh bukan, Nuh ni manusia. Hujah dia kedua, pengikut Nuh ni semua orang susah. Saya bagi contoh macam ni. Hujah ni telah digunakan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy, dia kata pada Nabi apa? Muhammad, kamu dengan kami ni, satu sama je. Kedua, kamu dengan kami ni, pengikut kamu semua orang susah. Kamu manipulate orang susah. Kalau orang politik, kita rakyat je lah. Kita nak ambil hati orang ni, nak sokong kita, rakyat lah. Rakyat. Ni bukan cerita orang contoh Nak ambil hati orang rakyat. Kita manipulate dia. Dia nak cakap pada Nabi, Muhammad, kamu ni manipulate. Yang sokong kamu ni hamba je. Sebab kamu kata, kita bagi hak kesamaan. Orang susah, orang kaya sama je. Seolah-olah macam itulah Nabi ni. Sebab itu yang pengikut Nabi ni, semuanya orang susah. Mana ada orang kaya? Dr. Said, Ramadan Al-Buti, dia nafikan. Dia kata apa? As-sabiqunal awwalun, kelompok awal yang masuk Islam, adalah sebahagian juga orang-orang yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Ni, kemudian Abu Bakar ada klik-klik jutawan-jutawan juga masuk Islam. Nak cerita kebenaran tu bukan daripada minta maaf. Bukan Islam tu diterima kerana orang ni ada kepentingan peribadi dia. Sebab orang ni tolong kita kata apa? Tolong angkatlah dia punya kehendak dia. Orang susah kan? Mestilah dia nak dibela kan? Seolah-olahnya macam tu. Nanya tak. Yang Nabi bawa tu adalah kebenaran. Jadi hujah pengikut minta maaf. Kaum Nabi Nuh ni hujahnya dia kata pengikut kau wahai Nuh semua bodoh lah. Dia tak gunakan akal dia untuk berfikir. Dia terima bulat-bulat sebab mereka ada kepentingan peribadi. Ada kepentingan peribadi. Okay, sebab kau nak bela mereka ni, maka yang beriman dengan kau ni semuanya orang yang tak gunakan akal lah. Maksudnya tak fikir panjang. Kau dakwah terus mereka beriman. Ketiga, hujah dia. Wa ma nara lakum. Dan tidaklah kamu melihat kamu semua ni alaina min fadl. Tak ada kelebihan daripada kami. Ada orang kaya? Tak kaya. Nak kata kaya? Tak kaya. Kami lagi kaya. Nak kata elok fizikal? Tak elok juga. Kami lebih elok. Nak kata pakaian lagi mahal? Kami lagi mahal pakaian kami. Dia bandingkan dari sudut material lah. Sebab itu dia kata min fadl. Alaina min fadl. Semua kalangan kamu ni tak lebih daripada kami. Kami lebih daripada kamu. Jawab. Macam itulah. Jawab. Bal nazunnukum kadhibin. Dia kata apa? Dan kami ni tak melihat kamu ni, melainkan kamu ni memang pembohong lah. Nuh, kamu adalah pembohong. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tiga ni ditanyakan kepada Nabi Nuh. Kalaulah kita hidup pada zaman Nabi Nuh ni, macam mana keadaan kita? Betul juga. Betul tak? Kita fikir, betul juga. Nak kata dia ni hebat, bukan Rasul. Nak kata dia ni betul-betul ni, tengok pengikut dia. Bukan orang kenamaan pun, biasa-biasa je. Macam hari ni lah, orang menilai kebenaran tu dari sudut apa? Orang dulu menilai kebenaran dari sudut status. Orang hari ni menilai, bukan followers, menilai dari sudut majority dengan minority. Contoh, kita semua dari dulu tak pun percaya macam tu. Contoh majority kita tak yakin macam tu. Sedangkan dah datang nas, datang Quran, datang hadis. Tapi kita melihat kebenaran tu dari sudut majority. Kami daripada kecil belajar macam ni je. Tak ada pun macam ni. Dia tak nak upgrade ilmu dia, tapi dia hanya membandingkan dari sudut majority. Majority kata macam ni. Kita tak pernah buat macam ni. Contohlah, duk cerita pasal 10 awal Zulhijjah. Kami tak tahu pun. Tak pernah sambut pun. Yang kami sambut Ramadan je. Tak pernah sambut 10 awal Zulhijjah ni. Sedangkan dah datang nas. Ni dalil Quran, ni dalil hadis tentang 10 awal Zulhijjah ni lebih baik, lebih dicintai oleh Allah masalahnya. Kita tak pernah nak buat. Okay. Macam itulah perbandingan lah. Orang dahulu banding dengan status dia. Orang hari ni bandingkan dengan majority dan minority. Kita melihat majority buat macam tu, maka yang minority ni salah. Tak semestinya. Tak semestinya minority. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-27. Kita dah sampai ke 11.30 dah. Jadinya saya berhentilah pada ayat 27 ni. Kita akan tengok nanti hujah balas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Okay, macam mana Nabi Nuh
bidas. Dan inilah yang akan jadi teladan kepada baginda Nabi SAW. Sahabat Nabi dapat ayat-ayat ini, tambah lagi iman dia. Dan Nabi SAW dapat ayat ini sebagai teladan pada dia lah, petunjuk kepada dia. Macam mana dia nak melawan kepada orang-orang Quraisy. Menjawab balik hujah-hujah yang disampaikan oleh orang Quraisy. Wallahu a'lam. Okey. Baik, kita berhenti ayat 27, sambung nanti pada ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan dekat ni?